Ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Azkiyah yang jemput saya ke sini dan seluruh urustia pengajian muslimah, dan yang saya hormati dan saya muliakan pihak pengurusan masjid, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para ahli ilmu, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tidak ada satu ucapan yang paling mulia, yang paling baik kita memulakan pengajian kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dengan ucapan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat sama-sama kita berada di sini pada pagi ini. Walaupun nampak biasa dalam dewan kan, tapi sebenarnya dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di saat Allah izinkan kita di dunia berada di taman syurga, Allah juga izinkan kita untuk berada di syurganya di akhirat nanti, insya-Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada pagi ini kali pertama saya mengajar di sinilah. Di sini, terima kasih kerana sudi jemput saya ke sini. Ta'aruf ringkas sikitlah ya. Walaupun mungkin dah kenal sikit sebanyak. Sayanya Nik Bakri bin Nikmat. Ya, Nik Bakri bin Nikmat. Asalnya Kota Baru Kelantan, tapi menetap di Shah Alamnya rasanya dekat 20 tahun jugalah. Dah 20 tahun. Kemudian dulu belajar di Mesir dalam bidang bahasa Arab. Lebih kurang 6 tahun lah lebih kurang. Kemudian saya balik daripada Mesir tahun 2002. Saya sambung lagi pengajian 2005-2008 di Hadramaut Yaman, di Tarim. Kemudian tahun 2015 sampai 2018 lebih kurangnya saya sambung lagi pengajian yang di Yaman tadi pendidikan Islam. Kalau saya sambung lagi pengajiannya di Universiti Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, dalam bidang perbandingan mazhab dan undang-undang. Dan sekarang ni saya sambung lagi pengajiannya dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Saya sedang buat PhD dalam bidang hukum keluarga Islam sekarang ni. Masih lagi belajar lah, bukan ustaz lah. Ya, masih lagi duduk belajar. Jadi doa-doa lah supaya saya dipermudahkan. Mungkin sem ke depan nanti saya mula menulis, insya-Allah. Lebih kurang dalam setahun setengah, lebih kurang lah, harap-harap begitulah insya-Allah. Itulah sedikit. Sekarang ni saya mudir. Saya ada buat madrasah dakwah dan tarbiyah dalam bentuk pondok moden. Pengajian kitab, bukan tahfiz. Pengajian kitab-kitab selama 4 tahun lebih kurang di Jalan Kebun, Seksyen 30. Dekatlah. Ya. Dekat Kota Kemuning, Bukit Raja, sekitar tu. Jalan Kebun. Di ujung dah. Jadi Seksyen 30 Shah Alam. Itulah. Baik, insya-Allah pada pagi ni kita sama-sama berbicara secara ringkas sebab saya cukup yakin tuan-tuan dan puan-puan cukup memahaminya di saat kita berada di bulan Ramadan. Pertama, kita bersyukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah sebab Allah makbulkan doa kita. 2 bulan kita doa bersungguh-sungguh. Ya, Rejab, Syaban. Apa kita doa pada bulan Rejab dan Syaban? Kita minta Allah berkati kita. Dan salah satu hidup ni berkat pada umur. Banyak keberkatannya. Yang kita baca ingat lagi tak ya? Allahumma barik lana fi Rejab, wa barik lana fi Syaban, wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah Allah telah sampaikan umur kita semua pada bulan Ramadan. Tapi kita minta sebelum ni berkat. Bulan Rejab yang berkat, bulan Syaban yang berkat. Apa makna berkat? Kasratul khair. Bahasa Arab disebut kasratul khair, banyak kebaikan. Melimpah-limpah kebaikan. Itulah berkat. Dan berkat ini kebaikannya bukan sekadar dunia, bahkan sampai ke akhirat. Itu berkat. Kalau sekadar dunia ni melimpah-limpah tapi akhirat tidak membawa ke syurga, itu tidak berkat. Baik, maka salah satu berkat pada umur. Dan salah satu umur yang berkat ialah umur yang hidup di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni bulan berkat. Kita kena ingat bahawa bulan Ramadan ni setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap kelipan mata, setiap hembusan nafas, setiap jenutan jantung, semuanya dalam berkat. Ya, kita tidur pun berkat, kita makan pun berkat, kita bercakap pun berkat. Ya, semuanya dalam keberkatan. Baik. Cumanya, salah satu tajuk yang kita nak bicara supaya menambahkan apa yang sudah sedia kita faham kan. Iaitu memperteguhkan hubungan dengan Allah. Ramadan ni, dia makin memperteguhkan, makin memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebut beberapa contoh lah insya-Allah ya.
Kalau kira-kiranya banyak contoh-contoh ni. Baik, antara lain ialah bulan Ramadan ni dinamakan bulan Ramadan, dan saya pernah dulu ada nak susun satu buku. Ya, satu buku nak tulis nama-nama Ramadan. Nama-nama Ramadan ini dia menggambarkan apa yang ada dalam bulan Ramadan. Baik, cuma salah satunya Ramadan ni kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah 185. Dah hafal dah ni ya? Dah baca dah ni. Ya, saya ulang lagi sekali. Ramadan ni terkenal dengan puasa. Tetapi bila mana Allah sebut bulan Ramadan dalam Quran, yang satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran, Allah tak cerita pasal puasa. Tapi walau bagaimanapun ayat puasa awal lagi sebelum ayat 185. Ayat puasa ayat nombor berapa ya? 183. Alhamdulillah bulan Ramadan ni ingat ya. Tapi kalau tanya bulan lain, sama dah saya pun. Kalau tanya bulan lain ayat puasa tu ayat yang keberapa, surah apa? Sekejap. Surah apa ya? Kalau tapi ada orang surah Baqarah ayat berapa? Baru. Tapi bulan Ramadan ni berkatnya. Nak tahu salah satu berkatnya bulan Ramadan ni? Ya, ni kita nak cerita ni. Ataupun memperteguhkan hubungan dengan Allah. Baik, 185. Bila mana Allah cerita pasal satu-satunya bulan yang dinamanya disebut dalam Quran ialah Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ni panjang ni. Ayat ni sampai cerita pasal raya. Okey ya? Tengok Allah Taala ni, dia nak mengembirakan kita. 185 puasa, 183 puasa, 184 bilangan puasa, 185 dah cerita pasal raya dah. 3 ayat saja. Okey ya? Sebab tu orang ni ada setengah tu tak sabar nak beraya tu. Dah iklan raya. Kenapa? Kalau kira-kira 3 ayat saja cerita pasal raya. Tapi sebelum cerita pasal raya, Allah cerita pasal bulan Ramadan unzila fihi, diturunkan padanya Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada sekalian manusia. Baik, saya nak hurai sedikit di sini walaupun kita dah faham dah. Apa mesej Allah bagi tahu dalam banyak-banyak ayat Quran ni? Yang pertama dia cerita pasal hudan, petunjuk. Ayat Quran ni ada berapa ayat? Ada setengah mengatakan dalam bab pembahagian, dia panggil apa? Pembahagian bicara, pembahagian topik. Kalau kita bicara Quran dari sudut pembahagian topik, maka 6,666 ayat. Tapi kalau betul-betul ayat Quran yang dikira satu sampai ayat pertama sampai ayat kedua, ada yang mengatakan 6,200 lebih begitu saja. 36 dan sebagainya. Dia tak sampai 6,666 ayat. Jadi 6,666 ayat itu salah satu ulama berpandangan boleh rujuk dalam kitab Tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Dia yang mengatakan salah satunya pandangan ulama 6,666 ayat kerana mengikut topik bicara. Ya. Jadi yang pertama sekali ayat Quran ada 1,000 ayat dia tentang perintah. 1,000 ayat tentang larangan. Nak catat ke? Kau dah tahu dah ni ya? Nak catat. Boleh lah. Saya ingat saya nak bagi tahu umum. Dalam Quran ada 1,000 ayat-ayat perintah. Banyak ayat-ayat perintah. Perintah solat, perintah puasa, perintah haji dan sebagainya ada 1,000 ayat. Dan setengah ulama mengatakan lagi, kalau kita nak hurai lagi, ya, dalam suratul Baqarah yang ayatnya 286 ayat itu sahaja pun dah ada 1,000 perintah. Macam mana pula? Dia begini, kadang ayat keseluruhan ayat perintah ada 1,000 ayat perintah. Tapi perintahnya ada berapa? Perintahnya lebih pada 1,000 kerana kadang-kadang satu ayat ada 3 perintah. Contoh, aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ayat tu satu ayat, tapi dalam tu ada 3 perintah. Lepas tu setengah ulama kata, suratul Baqarah sahaja 286 ayat itu ada 1,000 perintah. Okey, tak apa. Yang kedua, ada 1,000 ayat larangan. Dalam bahasa Arab disebut an-nahyu. Yang perintah tadi disebut al-amru. Bahasa Arab ada belajar sikit-sikit ya? Tak ada? Belajar tapi tak ingat. Tak apa. Okey. Yang pastinya belajar. Belajar tak? Belajar. Cuma lupa. Itu biasa. Tapi kadang-kadang kalau lupa tu jangan terasa apa-apa ya. Tak ada masalah.
Manusia ni dia tidak dinamakan manusia kecuali ada dua perkara. Ni selingan sikit boleh ya? Selingan sikit. Nanti tolong ingatkan balik. Nanti takut selingan habis macam tu aja. Saya sebenarnya tak suka masuk tajuk lain. Takut rugi masa. Ni dah rugi masa ya. Baik. Manusia ni dia tidak dinamakan manusia kalau tidak ada dua perkara. Pertama, manusia ni dia banyak tak tahu. Itulah manusia. Ya, banyak tak tahu. Ustaz macam mana? Samalah. Tuan guru macam mana? Samalah. Profesor macam mana? Samalah. Sebab apa? Allah sendiri sebut dalam surah Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak aku bagi ilmu kepada kamu wahai manusia kecuali sedikit saja ilmu kamu. Kalau ada orang digelar ustaz, digelar tuan guru, digelar profesor, digelar doktor, kemudian dia rasa dia ni hebat ilmu dia, dia tak sedar diri. Dia tak ingat apa Allah pesan dalam Quran. "Wa ma utitum," tidak aku beri kepada kamu ilmu illa melainkan qalila, sedikit ilmu kamu. Tuan-tuan nak saya buktikan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya betul-betul kita merasai sedikitnya ilmu kita. Nak? Okey. Pagi ni berapa kali berkelip? Tak tahu? Tak tahu ke tak pernah ambil tahu? Oh, tak pernah ambil tahu. Ni kena pelan-pelan ya jawab ya. Berapa kali berkelip pagi ni? Mak berkelip. Berkelip ni. Tak terkira ke tak pernah kira? Tak pernah kira. Tak ambil tahu ke buat apa? Tak ambil tahu. Ni nikmat ni kalau saya tanya, berkelip ni nikmat tak? Nikmat. Kalau terbeliak biji mata tu apa? Itu azab. Maka setiap nikmat mesti diingat. Fadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jangan lupa nikmat Allah. Kalau dah ingat, kena bersyukur. Dah kalau tak tahu berapa kali berkelip, nak bersyukur berapa banyak? Tak tahu juga. Berapa kali lagi baki sebelum berhenti berkelip? Tak tahu juga. Nak tanya lagi soalan kedua. Tak payah lah. Tak mahu dah. Jadi soalan pertama pun dah tak tahu. Soalan kedua lagi tak tahu. Jadi habis selama ni puan duk belajar apa yang tak tahu ni? Belajar tak tahu belajar. Maksudnya bukan langsung tak tahu. Tahu tak kita masih berkelip? Tahu. Berapa kali berkelip? Tak tahu. Berapa baki lagi? Tak tahu juga. Hembuh lagi tak nafas, dah tarik lagi tak nafas? Masih. Hembuh nafas kan? Berapa kali hembuh, berapa kali tarik? Mana banyak hembuh dengan tarik? Sama ke? Sudah. Baru nak fikir. Ada berapa kali baki yang hembus tak tarik-tarik, tarik tak hembus-hembus? Tak tahu juga. Ni soalan kedua. Soalan ketiga lagi tak tahu. Jadi apa yang kita tahu sebenarnya? Inilah diri saya, inilah diri kita semua. Jadi macam mana kita nak rasa kita ni hebat? Tak ada apa kita. Tentang diri kita pun kita tidak tahu. Macam saya tanya, hari ni sihat tak? Sihat. Siapa tahu besok dia sihat? Tak tahu. Berapa ramai orang hari ni sihat, besok bukan setakat dia sihat, besok dah mati dah dia. Bukan sakit, tapi meninggal dia. Berapa ramai orang pergi ziarah orang sakit ke hospital, orang sakit tu keluar sampai sekarang sihat, dia yang ziarah tu dah meninggal dah. Ramai macam tu kan? Tahu tak yang ziarah tu dia nak meninggal? Kalau dia tahu baik, dia jangan ziarah. Subhanallah, inilah manusia. Jadi tak ada apa ke diri kita. Yang keduanya, manusia ni banyak lupa. Banyak lupa. Betul ya? Tapi kalau saya tanya soalan, akak-akak semua ni, puan-puan ni, pernah tak lupa suami? Ni datang seorang ke datang dengan suami? Kejap ustaz, saya ni ada suami ke tak? Pernah tak? Tak pernah ya? Suami-suami pernah tak lupa isteri? Seminggu lupa. Saya ni tak tahulah ustaz, ada isteri ke tak? Lupa. Pernah? Nyanyuk. Jarang lah kan orang lupa isteri, orang lupa suami. Tapi ada tak orang lupa diri? Yang ni. Yang ni. Isteri dia tak pernah lupa, anak dia tak pernah lupa, mungkin jarang-jarang. Tapi berapa ramai manusia dia lupa diri dia sendiri. Itulah manusia. Dia lupa. Dia dah 71, tapi dia rasa 17. Yang tu tak nampak kat masjid lagi tu.
tak nampak kat surau tu. Dia lupa. Tapi yang paling bahaya, lupa Allah. Bila yang paling bahaya lupa Allah? Lupa Allah dalam solat. Ini yang paling bahaya. Itulah manusia. Okey dah? Nanti masuk tajuk lain pula ni. Jadi tajuk kita ialah memperteguhkan. Maka Ramadan ini hadir untuk menghadiahkan kepada kita satu perkara, mengukuhkan hubungan diri kita dengan Allah agar kita tidak lupa. Cuma saya nak sebut sedikit bahawa bulan Ramadan ni salah satunya Syahrul Quran. Kerana Al-Quran itulah salah satu daripada program yang Allah letak pada bulan Ramadan untuk mengukuhkan, memperteguhkan hubungan kita dengan Allah. Dan perkara pertama dalam banyak-banyak yang saya sebut tadi, baik saya sebut cepat-cepat sikit lah, nanti lambat sangat. Baik, yang pertama perintah Allah, Al-Amru, ada 1000 ayat. Yang kedua, An-Nahyu, larangan, ada 1000 ayat. Yang ketiga ialah Al-Wa'du, janji-janji baik. Janji syurga, janji keredaan, janji keampunan, ada 1000 ayat. Al-Wa'id, Al-Wa'id, janji buruk. Ya, akan datangkan azab, akan diseksa, ada 1000 ayat. Semua ni semua 1000 ayat. Kemudian Al-Qasasu. Apa makna Al-Qasasu? Kisah-kisah, cerita-cerita dalam Quran. Cerita Nabi kita Muhammad, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa dan sebagainya. Ada 1000 ayat. Kemudian Al-Mau'izah, nasihat-nasihat. Peringatan-peringatan nasihat daripada Allah, ada 1000 ayat. Berapa dah? 6,500 ayat halal dan haram. 500 ayat cerita tentang halal dan haram. 100 ayat cerita pasal doa. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbi ja'alni muqimas salah, ihdinas siratal mustaqim. Ada 100 ayat. 6,600. Ada 66 ayat, setengah ulama berpandangan, ada ayat yang dinamakan nasikh wal mansukh. Ayat nasikh wal mansukh. Yang ni kita kena cerita lain. Sebab panjang tajuk dia. Jadi 6,666 ayat mengikut topik perbahasan. Tetapi bila mana Allah sebut bulan Ramadan dan Allah cerita pasal Quran, Allah tak cerita pasal perintah. Allah tidak menceritakan pasal larangan. Allah cerita yang pertamanya hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Panduan kepada seluruh manusia. Baik, yang pertama saya nak sebut daripada perkataan ini ialah Allah nak mesej kepada kita bahawa hidup ini adalah dalam sebuah perjalanan. Kerana petunjuk itu diguna pada perjalanan. Betul ya? Kadang-kadang tempat-tempat tertentu yang saya pernah mengajar, saya sebut begini. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni yang rumahnya ada petunjuk? Ada panduan. Contoh masuk, buka pintu depan tu, masuk, ada petunjuk. Terus ke dapur. Ya, belok kiri, masuk tandas, bilik air. Terus 100 meter, belok kanan, master bedroom. Ada? Tak ada lah ya. Kenapa tak ada petunjuk di dalam rumah? Kerana rumah tu namanya maskan, tempat tinggal, bukan tempat berjalan. Dalam bahasa Arab, ya, tempat tinggal, maskan. Bukan tempat makan saja, tempat tinggal. Baik. Maka tempat tinggal tak pula ada petunjuk. Tapi bila mana tuan-tuan dan puan-puan keluar sahaja daripada rumah tu, buka saja pintu pagar depan tu, dah mula kena ikut petunjuk. Ke kiri nak pergi mana? Ke kanan nak pergi ke mana? Terus nak pergi mana? Apa maksud? Petunjuk ini adalah satu perkara yang digunakan dalam sebuah perjalanan. Maksudnya apa? Kita sekarang dalam perjalanan menuju Allah. Sekarang ni, mahu tak mahu, nak tak nak, sedar tak sedar, tahu tak tahu, reda tak reda, suka tak suka, kita sedang dalam diperjalankan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita sedang berjalan untuk menuju Allah. Maka di saat kita nak berjalan menuju Allah, melalui sebuah perjalanan, kita kena makin memperteguhkan, memperkuatkan hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat petunjuk Allah. Kalau tak dapat petunjuk Allah, bahasa mudah. Kalau berjalan dalam sebuah perjalanan, kalau tak ikut petunjuk, apa jadi? Sesat. Itu mudah bahasanya. Apa makna sesat? Tahu tak apa makna sesat?
Ya? Biasanya jawab macam itulah. Terima kasih dengan jawapan. Sesat ialah tak jumpa jalan yang dituju. Sebenarnya sesat bukan tak jumpa jalan. Sesat tu dia dah atas perjalanan dah. Cuma dia salah jalan. Bukan tak jumpa jalan ya. Biasanya sesat ni tak jumpa jalan yang dituju. Ni biasa bahasa saya, bahasa kita semua dalam berbicara. Sesat bukan tak jumpa jalan. Sebab dia dah sesat atas jalan dah. Keluar pagar tu dah sesat dah. Keluar pagar rumah tu dah sesat. Betul. Mana ada. Dia dah berjalan. Dia dah berada di atas sebuah perjalanan. Kemudian dia tak jumpa jalan yang dia nak pergi. Dia dah duduk atas jalan. Sama juga orang kata sesat ni tak jumpa tempat. Bukan. Sesat bukan tak jumpa tempat. Dia jumpa tempat lain. Betul ya? Jadi kita ni nak pergi ke mana? Nak pergi jumpa Allah. Kemudian ke mana setelah jumpa Allah? Nak ke syurga. Cuma dia tak jumpa jalan untuk jumpa Allah. Dia jalan dia jumpa yang lain. Nak cerita juga ke jumpa yang lain? Tak payahlah ya. Ini nak bagi tahu gini. Baik, sebab itulah perkara pertama yang kita nak hurai pada hari ini, apakah bulan Ramadan mempersiapkan kita untuk memperteguhkan, menguatkan hubungan kita dengan Allah? Al-Quran. Al-Quran ni, sebab tu bulan Ramadan ni selain daripada kita puasa, ialah alhamdulillah kita puasa. Pagi ni kita puasa, sebelum mungkin kita puasa. Baik, selain daripada kita terawih, kita kena pulun Quran. Kerana Quran ini, dia mengikat dan mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Baik, ayat yang pertama saya nak baca selepas itu, tadi kita baca 185, itu sekadar gambaran bicara kita. Surah Ali Imran 103. Surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat ni agak panjang juga. Ayat ni lah yang saya baca tadi, yang wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya, jangan pernah lupa nikmat Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita ni setiap kelipan mata itu adalah nikmat Allah. Setiap denyutan jantung itu nikmat Allah. Setiap patah bicara yang kita bercakap itu nikmat Allah. Semua, tidak ada satu tempat yang kita pergi tidak berada dalam nikmat Allah. Tidak ada satu perkara yang kita lakukan berada di luar daripada nikmat Allah. Maka jangan pernah sekali-kali lupa nikmat Allah. Tetapi ayat sebelum cerita tu, dia cerita macam mana nak bersyukur nikmat Allah. Kukuhkan hubungan kita dengan Allah. Macam mana nak kukuhkan hubungan kita dengan Allah? Maka Allah kata, wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Antara ulama-ulama tafsir, dia tafsir apa? Apa makna tali? Tali ni ialah ibarat kepada Al-Quran. Al-Quran itu, tuan-tuan pernah dengar, Quran ni, saya ada tulis satu buku, bukan tulis lah, kita orang akhir zaman ni mana ada tulis kitab. Kita susun, ambil dalam kitab-kitab, letak satu tempat, kita pun tulis nama kita. Agak memalukan sikit. Sebab tu kita kena tulis penyusun, bukan penulis. Orang ulama dahulu dah tulis ratusan ribuan kitab. Kita petik sini, letak dalam buku, tulis nama kita. Itulah orang buat tesis hari ni. Ya, tesis akan makin nilai dia tinggi, nilai ilmiah dia tinggi, sebab semakin banyak rujukan dia. Ya, 200 300 buah kitab rujuk, barulah semakin nilai dia. Tapi lepas tu tulis nama kita. Memalukan. Dapatlah doktor kan, tulis nama. Sebenarnya baiklah tulis penyusun. Tak apalah, saya pernah susun satu itu. Quran ni ada berapa nama? Gini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Haji ada 2 orang ya, wakil ya. Muslimat ramai. Siapa boleh jawab soalan ni? Kalau ada kuliah akan datang lah, kalau ada lah. Saya bagi hadiah buku tu pada puan-puan. Quran ada berapa nama? Ingat tak dulu kita baca Al-Quranul Majid? Saya ingat kalau umur-umur macam puan-puan ni kan, sempat rasanya baca Al-Quranul Majid. Ingat tak? Quran daripada India dan Pakistan tu, yang muka depan tu, dia tulis Al-Quranul Majid. Ingat lagi tak? Tak ingat? Ada. Lama, ni memang dah lama. Sekarang kita baca Quran, muka depan Quran tu kan Al-Quranul Karim. Kan? Dan kalau kita baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim.
Jadi ada Al-Quranul Majid, ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Hakim. Ada berapa nama? Ya? Tak, ni kalau boleh jawab ni, saya bagi hadiah tu buku tu. Ha. Saya jawab lah ya, saya tanya soalan. Quran ada 55 nama. Ha. Kita boleh belajar dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Imam Zarkashi. Imam Zarkashi apa ni? Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tak apa. Apa yang saya nak bagi tahu bahawa ialah Al-Quran ini salah satu namanya ialah Al-Hablu. Al-Hablu. Ha, ba, lam. Apa makna Al-Hablu? Tali. Ini adalah suatu kiasan apa ni? Tujuan tali tu kalau kita kata. Tali ni dia kalau kita buka dia ada dua hujung, satu hujung belah sana, satu hujung belah sini. Apa maksud Quran ni tali? Dia menghubungkan dua hubungan antara kita dengan Allah. Orang yang selalu baca Quran, orang sedang menghubungkan hubungan dia dengan Allah. Ya, dia tidak memutuskan hubungan dia dengan Allah. Orang yang tak baca Quran, orang itu sedang memutuskan hubungan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Okey, itu satu tali. Yang kedua tali ni ialah, kalau guru saya dia buat ibarat macam ni. Ya. Tapi kita ni saya rasa puan-puan ni orang bandar semua kan. Pernah bela kambing tak? Bela kambing zaman dulu, bukan bela kambing zaman sekarang. Kambing zaman sekarang dia letak satu reban ramai-ramai gitu, banyak-banyak tu. Kita dulu ikat kat leher dia. Ikat kat pokok. Jadi apa maksudnya? Kambing ni, dia tak ada akal. Jadi dia ni, janji boleh makan. Ada rumput makan rumput, ada daun makan daun. Kebun orang pun dia akan masuk. Tapi kalau kita ikat dengan tali, kata guru saya, ikat di pokok, kambing ni dia nak makan, pergi jauh mana pun, jauh sekadar panjang tali lah. Dia nak pusing berapa pusingan pun, dia terikat dengan tali itulah. Apa maksudnya? Orang yang berpegang dengan Quran, orang yang membaca Quran, seolah-olah dia diikat. Seumpama, gambaran diikat dengan tali, dia akan pergi mana pun, dia akan balik ingat Allah. Dia buat apa pun, dia akan ingat Allah. Dia buat apa pun, dia tak akan langgar hukum Allah. Dia tak akan buat benda haram. Ini mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Ada perkara ketiga, saya nak sebut bahawa Al-Quran ini, bila mana diibaratkan tali, maka tali ni kan dia nak ikat sesuatu biar jadi kuat. Kan? Kita ambil satu benda, kita letak satu perkara, kita pun ikat dia biar makin kuat. Apa maknanya? Al-Quran yang diibaratkan tali itu, dia menguatkan lagi, mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah. Makin baca Quran makin kuat, makin baca Quran makin kukuh, makin baca Quran makin mantap hubungan kita dengan Allah. Dan bulan Ramadan ni, bulan Al-Quran. Okey, boleh insya-Allah ya? Baik, saya nak tambah satu huraian di sini yang saya bawa di sini. Satu hadis baginda Nabi SAW. Yang ni, tadi ayat Quran. Suratul Ali Imran 103 tadi. Boleh ya? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Baik, yang ni saya nak baca daripada riwayat Imam Hakim. Nabi dalam satu sabda mengatakan, tapi ini baru satu ni, saya nak sebut dua perkara lah ya. Kau kira-kira Ramadan ni sebenarnya, Ramadan ni siangnya, malamnya, paginya, petangnya, semua mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ikut betul-betul. Kecuali ada orang dia tak peduli. Ada orang ada lagi. Dia peduli apa dengan Quran. Bulan ni bulan Quran, tapi dia tak peduli. Dia duk baca WhatsApp lah kan. Dia peduli apa? Bulan ni bulan apa? Bulan solat. Bulan lain pun solat juga. Tapi ada satu solat pada bulan ni, walaupun dia sunat, tapi tak ada pada bulan lain. Tak payahlah nak cari bulan lain. Dan tak boleh solat bulan lain. Hanya bulan ni. Mana boleh bulan solat? Tapi saya hurai sikit. Apa perkataan solat tu? Huruf apa yang ada dalam tu? Ya? Ada sad, ada lam, ada alif, ada ta. Huruf sad tu dengan lam, mana-mana perkataan dalam Quran, dalam bahasa Arab, kalau huruf tu ada sad dengan lam, huruf tu menghubungkan dua hubungan atau dua pihak. Tak apa, nanti saya hurai. Kita huraian ni dulu ya. Tak boleh sempat masa sekadar mana sempat. Okeylah, dia mengaji tak perlu banyak sangat. Mengaji ni nak kena faham tu banyak. Boleh ya? Kalau faham satu tu, amal lah yang satu tu. Okey. Ni, tapi kalau mengaji banyak, satu pun tak faham. Nak amal apa? Okeylah ya. Tapi saya yakin ya, tuan-tuan dan puan-puan ni okey, faham.
Baik, hadis baginda Nabi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Quran." Kalau jumpa dalam Quran, dalam hadis Nabi perkataan inna. Apa makna inna? Sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Perkataan tu nama apa? Kalau baca wajib al-gunnah. Kalau nak terjemah, namanya adatut taukid. Satu perkataan yang Allah guna untuk tegas. Penegasan. Sungguh-sungguh. Bukan main-main ya. Sebenarnya Allah dan Rasul ni, mana ada dia cakap main-main? Pernah tak jumpa ayat Quran? Ni main-main aja ni. Mana ada? Kan Allah bagi tahu, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu menyangka wahai manusia, aku cipta kamu, ya, kami cipta kamu ni sia-sia? Tak ada yang sia-sia, tak ada yang main-main. Maka kadang-kadang dia letak inna untuk menegaskan lagi, inna sungguh-sungguh hadzal Quran, Al-Quran yang ada pada kita ini, ma'dubatullah, hidangan daripada Allah. Fakbalu ma'dubatahu. Kalau di sini dia tulis fakbalu min ma'dubatihi. Kalau ada yang saya hafal tu fakbalu ma'dubatahu pun boleh. Hendaklah engkau menyambut daripada hidangan-hidangan Allah itu mastata'tum, semampu mungkin. Atau sekadar mana yang termampu bagimu. Kamu mampu 5 ayat, baca 5 ayat. Kamu mampu 10 ayat, baca 10 ayat. Mampu 1 surah, baca 1 surah. Mampu 1 juzuk, baca 1 juzuk. Walau bagaimanapun dia ada hidangan daripada Allah. Yang ni saya hurai sedikit lah. Mungkin di kali pertama saya sini, mungkin saya pernah sebut atau yang pernah. Manusia ni, dia ada 2 unsur. Yang utama. Unsur zahir, unsur batin. Unsur zahir, jasad. Unsur batin, roh. Inilah manusia. Manusia tidak akan dinamakan manusia kalau ada jasad saja tanpa roh. Ya. Badannya sadar, besar, sehat. Rupanya cantik, tapi tak ada roh. Namanya apa? Mayat. Jangan jadi hantu lagi. Belum lagi, dia jadi mayat. Dia jadi jenazah. Ya. Tapi, kalau manusia ni, ada jasad, tak ada roh, mayat. Kalau ada roh, tak ada jasad. Pernah tak nampak pokok bergoyang? Angin tak ada. Angin tak ada. Ataupun motosikal bergerak. Tuan tak nampak yang bawa, tapi motosikal tu bergerak. Itu roh saja. Itu apa tu? Bukan manusia. Itu namanya hantu bonceng. Okeylah, setakat tu dulu ya. Tak boleh. Saya nak bagi tahunya manusia mesti ada jasad, mesti ada roh. Baik, bila mana ada jasad, ada roh, manusia akan ada 5. Ada jasad, ada roh. Kalau dah ada roh, ada hati. Kalau dah ada roh, ada akal. Kalau dah ada roh, ada nafsu. Maka manusia ni jasad, roh, akal, hati, nafsu. Semua ni nak kena bagi makan yang seimbang. Nak bagi makanan yang seimbang. Mesti bagi makanan yang seimbang. Makanan jasad, tak payah cerita lah. Pergilah bazar Ramadan, belilah apa yang nak. Tapi makanan roh adalah Al-Quran. Makanan hati adalah zikir. Makanan akal adalah ilmu. Makanan nafsu ni tidur. Termasuklah makanan yang ada kat bazar Ramadan. Tapi nafsu ni juga mesti dibimbing makanan dia dengan ilmu. Sebab nafsu ni akan bawa manusia ke neraka, tapi nafsu ini juga ia akan membawa manusia ke syurga. Nafsu mana menghambat manusia ke neraka? Nafsu ammarah. Nafsu yang membawa manusia ke syurga, nafsul mutmainnah. Maka sebab itulah kena bagi makanan seimbang. Sebab tu Allah, Nabi dalam satu sabda mengatakan, inna hazal Quran, Al-Quran yang ada denganmu ini adalah ma'dubatullah, hidangan daripada Allah. Hidangan apa? Hidangan diri dalam kita. Sebab tu puan-puan bertanggungjawab menyediakan makan dan minum suami dan anak-anak. Jangan lupa hidangan tu ada 2. Satu hidangan jasad, satu hidangan untuk diri dalam. Macam mana abang? Macam mana anak-anak semua dah kenyang? Okey, dah kenyang. Okey, lepas isyak nanti kita makan satu makanan lagi. Namanya makanan rohani. Yang tadi makanan jasmani. Sebab tu manusia nampak zahirnya kuat, tapi dia lemah hakikatnya pada jiwa dia. Tapi pada zahir nampak lemah, tapi kuat pada jiwa dia. Kita tengok pakcik-pakcik ni. Berjalan pakai tongkat. Pakcik-pakcik tu duduk atas kursi. Tapi datang masjid. Solat tarawih. Cuba tengok orang yang muda-muda ni, yang lasak-lasak ni, jungle trekking lah, macam-macam dia pergi. Masjid tak nampak. Kenapa? Jiwanya lemah.
Kenapa? Kerana jauh hubungannya dengan Allah dan tidak memperteguhkan hubungan dengan Allah dengan Al-Quran. Sebab tu jangan pernah lalui hidup kita walau sehari tanpa Quran. Kita akan lemah. Ya? Dan dalam Quran ada satu surah. Surah apa? Surah hidangan tu. Surah apa? Suratul Maidah. Apa maksud hidangan itu? Walaupun dia cerita tentang kisah umat yang terdahulu yang mendapat hidangan daripada Allah, tetapi hidangan itu hidangan kerohanian kita. Boleh insya-Allah ya? Baik. Macam mana kita nak kuatkan hubungan kita dengan Allah kalau diri kita sendiri pun lemah? Al-Quran yang akan memperkuatkan hubungan itu. Okey, seterusnya. Saya ni takut tak sebab kita pukul 11 habislah ya. Ha. Dia tak boleh mengaji banyak sangat tadi. Tak adalah, okeylah, sikit-sikit bolehlah. Okey. Baik. Kemudian Nabi kata apa lagi? Yang ni. Inna hadzal Quran hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Ini terjemah literal. Ya, terjemah secara zahir. Yang kita hurai tadi lah tak payah hurai lagi. Apa makna tali? Dia menghubungkan kita dengan Allah. Pihak kita dengan pihak Allah. Dan mengikat diri kita dengan Allah. Dengan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran Islam, ajaran Allah, hukum hakam Allah. Dan dia mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah. Okey, selesai. Wa nurul mubin. Dia adalah Al-Quran ini adalah cahaya yang terang. Cahaya yang terang benderang. Sebab tu salah satu nama Al-Quran ialah An-Nur. Suratun Nisa 174. Suratun Nisa 174. An-Nur. Wa anzalna ilaikum nura. Kami telah turunkan kepada kamu wahai manusia Al-Quran. Apa Quran itu? Nura, sebagai cahaya. Macam mana kita nak mengukuhkan diri kita dengan Allah kalau kita hidup dalam kegelapan? Okey ya? Manusia ini walaupun dia berada di malam yang gelap gelita, dia sedang hidup dalam terang cahaya kalau dia membaca Quran. Tapi manusia ni sebaliknya, dia hidup di siang hari yang terang benderang, dia dalam hakikatnya dalam kegelapan kalau dia tidak ikut cahaya Quran. Okey. Baik. Apa guna manfaat cahaya? Cahaya ni untuk menyuluh perjalanan hidup kita dengan menggunakan pandangan mata kita. Dan mata ni mungkin kali pertama saya hurai ni, sebenarnya tempat lain dah banyak saya bagi tahu. Kita ni melihat dengan apa? Kita ni melihat dengan apa? Lah, jawab satu-satu. Mata. Ya ke dengan mata? Manusia ni bukan melihat dengan mata. Manusia ni lihat dengan penglihatan yang ada pada mata. Manusia bukan melihat dengan mata ya. Manusia melihat dengan penglihatan yang ada pada mata. Sebab ada orang ada mata tapi buta sebab tidak ada penglihatan. Orang buta ada mata tak? Ada? Dia cakap, oh patutlah you buta, you tak ada mata lah. Tak, orang buta ada mata tapi tidak ada penglihatan. Okay. Sama juga kita. Saya tanya soalan, kita mendengar dengan apa? Kita mendengar bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan pendengaran yang ada pada telinga. Sebab ada orang ada telinga tapi pekak. Patutlah you tak dengar, you pekak. Patutlah you pekak, tak ada telinga je. Orang pekak adalah telinga dia tapi tidak ada pendengaran. Banyak lagi kalau kita hurai. Tak ada. Kita balik di sini dulu. Mata ni pertama melihat dengan penglihatan. Yang kedua, dengan cahaya. Ya, kalau ada penglihatan, tetapi di gelap, malam gelap gelita tanpa cahaya, cahaya lampu kereta, lampu jalan, lampu rumah, cahaya bulan, maka kita tak dapat melihat. Okey, boleh insya-Allah ya. Baik, persoalan yang kedua ialah kita ada dua jenis mata. Ini yang puan-puan jawab tadi. Satu, kita ada mata yang zahir ini, mata kasar. Satu lagi kita ada mata hati. Sebagaimana mata ni, dia perlu kepada cahaya untuk melihat, untuk nampak, maka begitulah hati kita, dia perlu kepada cahaya. Maka kalau mata ni diterangi dengan cahaya lampu macam-macam lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, hati ni diterangi dengan cahaya Al-Quran. Kita nak berhubung dengan seseorang, mesti kita nampak dia. Kita nak mengukuhkan hubungan dengan seseorang, mesti kita tahu dia dengan cara nampak. Maka hati kita ni, dia akan, kalau bahasa dia sebenarnya,
Kalau bahasa mudah, mata melihat. Tapi hati ni menyaksikan Allah. Macam mana kita nak mengukuhkan hubungan tanpa hati kita menyaksikan Allah dengan mata hati? Pernah ya? Kita ni Allah bagi 3 jenis bentuk penglihatan. Tapi dengan bahasa berbeza. Pertama, melihat dengan mata. Yang kedua, memandang dengan akal. Yang ketiga, menyaksikan dengan hati. Boleh ya? Pertama, melihat dengan mata. Lihat apa yang kita nak. Yang kedua, memandang dengan akal. Sehingga kalau kita tanya seseorang, apa pandangan tuan terhadap pintu ni contohnya. Maka dia pun tengoklah. Oh, pada pandangan saya. Itu pandangan apa tu? Pandangan akal. Bukan pandangan mata. Pandangan mata tak payah tanya. Kita pun tengok juga. Tapi ada orang ni, dia pandai dalam bab pintu ni. Dia pun tengok, oh, pada pandangan saya, pintu ni kira dah okey lah. Cuma tak ada hiasan aja. Kalau hias, cantik lah. Itu pandangan dia. Tanya orang lain ada pandangan lain. Boleh ya? Pandangan apa? Pandangan akal. Ada orang, kita tanya dia, apa yang tuan-tuan saksikan dengan hati tuan-tuan pintu ni? Dia nampak dengan hati dia. Oh, pintu ni nampak zahirnya kita nampak pintu dewan, tapi hakikatnya kalau kita pandang dengan hati kita, dia masuk ke taman-taman syurga. Itu pandangan hati. Tapi hati tidak mengatakan pandangan, menyaksikan. Okey. Ni saya bagi hari ni rengkah-rengkah ni sebab ni kuliah pertama, ni kuliah muqaddimah namanya. Muqaddimah. Sebab ni kali pertama kan, dia tak boleh bagi banyak sangat. Sebab ilmunya pun tak banyak. Bagi awal-awal banyak, habislah. Tak adalah. Ni saya bicara atas-atas itu. Okeylah. Okey, maka hati ni boleh menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah. Bukan melihat, bukan memandang. Jangan salah faham. Menyaksikan Allah. Sebab tu di saat kita solat, muka kita, zahir badan kita, kiblatnya adalah Kaabah. Hati kita kiblatnya Allah. Hati ni menyaksikan Allah. Okey. Maka bagaimana nak menyaksikan kalau hati itu tak dapat melihat? Macam mana nak melihat? Mesti dengan cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya Al-Quran. Sebab tu Nabi kata, wa nurul mubin. Cahaya Quran ini adalah cahaya yang nyata. Wa syifa'un nafi'. Saya kena cepatkan sikit. Wa syifa'un nafi'. Quran ini juga adalah penawar kepada yang mujarab. Asyifa' penawar. An-nafi'. Nafi' ni asal maknanya yang bagi manfaat. Tapi bila mana kita bicara tentang syifa' penawar yang mujarab. Quran penawar yang mujarab. Tak akan mungkin kita dapat memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah kalau kita ada penyakit. Manusia ni ada zahir, ada batin. Ada sakit zahir, mesti ada sakit yang batin. Ya? Sakit zahirnya pada jasadnya. Sakit kepala, sakit perut, sakit tangan, sakit kaki, macam-macam lah sakit. Sakit batinnya sakit pada hati dia. Kufur, riya, hasad, takabur. Apa lagi? Orang ni tak akan memperkukuhkan hubungan dia dengan Allah. Dia solat 2 rakaat. Dah lah solat 2 rakaat. 2 rakaat aja pun. Rakaat pertama baca apa? Qul huwa inna a'tayna. Rakaat kedua qul huwa Allah. Tu pun nak riak. Betul dia. Dia datang solat lewat-lewat selalu masbuk. Tu pun nak riak. Buat malu je. Orang lain, kadang-kadang orang ni kan, dia baca Quran, satu muka satu hari, dia rasa banyak. Dia baca 1 juzuk satu hari, dia rasa banyak. Orang lain 1 hari khatam. Tak payahlah nak riak. Maka orang yang riak ni, hati dia rosak. Orang yang hati rosak ni, Allah tak nak. Sebab Allah ni, dia memperkukuhkan hubungan dia dengan kita. Kita memperkukuhkan hubungan dengan Allah. Dengan apa? Dengan hati. Sebab tu Allah, dia letak segala yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat di hati. Akal ni, sebijak mana pun akal, sejenius mana pun akal, Allah tak letak iman di akal. Tapi walaupun orang ni, Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa dia? Hamba sahaya. Tapi hebatnya dia. Kenapa? Dalam hati dia ada iman kepada Allah. Ada tauhid kepada Allah. Maka hubungan Allah dengan kita, kita nak memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah dengan hati. Hati yang mana? Hati yang tak ada penyakit. Tak ada riak, tak ada hasad, tak ada takabur, tak ada sombong dan sebagainya. Macam mana nak ubat? Kalau sakit kepala, pergi ke kedai. Belilah Panadol
aktifas kan. Makanlah biar cepat-cepat. Awak ingat saya ada masa nak sakit kepala kata dia. Kan? Makanlah cepat-cepat. Boleh insya-Allah ya. Makan je lah. Tapi kalau sakit dalam hati ni, kufur, syirik, riak, takabur, nak makan ubat apa? Ada orang kata makan Panadol boleh Ustaz. Makan 100 biji. Habislah dia. Bukan penyakit dia habis. Dia tu habis. Habis nak ubat dengan apa? Al-Quran. Sebab tu di saat tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, bukan setakat dia menghubungkan kita dengan Allah, dia merapatkan hubungan dengan Allah sebab Allah rawat hati kita, ubat hati kita. Ada lagi tak nak sangka buruk dengan orang? Ada lagi tak nak rasa nak hina orang, nak pandang rendah dengan orang? Selagi mana ada, Allah tak terima kita untuk mengukuhkan hubungan kita dengan dia. Ya? Tak akan kuat. Kalau kita buang, kita ikhlas, makin kuat hubungan. Kita buang lagi, kita makin tawaduk, rendah diri. Sebab tu kita ni, sebenarnya kita ni nak takabur dengan apa? Nak sombong dengan apa? Sebab Imam Ghazali dia kata apa? Manusia ni kadang-kadang sombong dengan pangkat. Pangkat dia besar. Berapa lama pangkat dia nak besar? Dia sombong sebab pangkat dia besar. Berapa lama? Orang ni dia gelar dia? CEO. Hari ni aja kalau dia mati tak ada dah CEO, orang panggil mayat aja. Orang ni dia kadang-kadang dia sombong dengan cantik. Betul ya? Dia cantik, dia sombonglah dengan orang, dia rasa dia cantik. Sebenarnya dia pun tak perasan ada lagi yang lagi cantik lah. Tak payah cakap lah. Ya. Tahu orang perempuan yang cantik di dunia ni kat mana? Kat Syria, dekat Lebanon, Iran. Ni yang cantik ni. Ni kalau tak bulan Ramadan saya cerita kawan saya ni. Kawan saya ni dia nak cerita juga. Tapi tak sebut nama kan. Kawan saya ni dia tak mengaji macam kita. Kita ni pergi Mesir, habis Mesir, pergi ke lain pula. Dia tak. Dia pergi ke sini 6 bulan, dia cari syekh, dia ngaji. Okey habis. Dia pergi ke lain pula, pergi Jordan, dia pergi Syria sekejap, dia pergi Mesir sekejap, dia pergi Turki sekejap. Dia macam tu. Satu kali dia pergi ke Mesir. Masa tu kami duduk Mesir. Dia ceritalah. Dia kata dia tempat-tempat yang dia pergi. Dia cerita. Orang muda masa tak kahwin lagi. Banyaklah cerita kan. Cerita orang perempuan aja. Cerita. Dia kata, kau tahu tak? Yang paling cantik yang aku duk pergi tu antara Jordan. Jordan ni pergi jumpa orang perempuan nak tengok. Kawan Arab tu kata, kau tak payahlah jalan tengok. Depan tu lagi cantik. Lepas tu dia katalah, yang paling cantik setakat dia pergi, perempuan bangsawan Syria. Bangsawan Syria. Ni paling cantik. Satu kali kami duduk di Masjidil Haram. Ni Arab-Arab semua kami ni duduk baca Quran. Ada seorang perempuan Syria bangun nak pergi ambil air Zam-Zam tu. Lalu depan tu, semua ni berhenti baca Quran. Berhenti baca Quran. Arab tu cakap apa? Dia cerita kat saya ni ya. Ni bulan puasa ni. Dia tak sesuai cerita. Dia cerita kat saya. Dia kata Arab tu cakap apa? Dah lah berhenti baca Quran. Subhanallah. Saya pun tanya dia. Arab tu subhanallah. Engkau tu apa? Dia kata aku pula bukan subhanallah. Meleleh hai liho. Dia kata. Tu dia lah. Dia nakal sikit lah. Biasalah. Bergurau. Tapi gitulah. Tak payahlah sombong dengan paras rupa. Ada lagi yang lagi cantik. Itu isteri-isteri baginda Nabi tu. Anak baginda Nabi tu. Siapa paling cantik? Nabi yang paling cantik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni 50% diri dia saja. Kita ni cantik ni kan. Kita ni semua ni cantik ni. Jangan rendah diri ya. Jangan, kenapalah aku ni tak cantik sangat. Tak. Siapa cakap kita cantik? Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bukan Hasan. Ahsan. Hasan ni baik. Ahsan. Yang paling baik. Apa dia? Isim tafdil. Tafdil. Yang paling baik. Yang paling cantik. Cuma cantik manusia itu kadang-kadang berbeza. Ada cantik pada hidungnya, ada cantik pada matanya, ada cantik pada mukanya. Dan yang paling cantik pada akhlaknya. Okeylah tak apa nak cerita yang tadi. Yang mana tadi ya? Nak cerita pasal tak apalah, tak payah. Ada orang dia apa? Sebab ilmu dia banyak dia sombong. Ya ke ilmu banyak sombong? Orang lain lagi banyaklah.
Ada orang atas muka dunia ni, alim dia, bukan setakat alim zahir dia, dia bercakap punya alim, batin dia alim. Semua hati dia nampak. Nanti saya cerita akan datang ya. Saya duduk di Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman ni tempat dia namanya Tarim. Tarim tu nama dia apa? Madinatul Aulia. Bandar para wali. Okey, tak apalah. Jadi kalau kita ada sakit itu sakit ini, macam mana nak ubat? Allah tak akan terima kita kalau kita riak. Allah akan halau kita di akhirat nanti kalau kita riak. Dia terhegeh-hegeh nak minta pahala dengan Allah. Allah kata, kenapa kamu nak minta pahala dengan aku? Kamu solat dulu kan untuk orang ni awal ni. Kamu pergi mintalah dengan dia. Maka Allah tak nak rapatkan hubungan. Macam mana? Tolong baca Quran. Al-Quran tu asyifa an-nafi'. Kemudian, ismatun liman tamassaka bihi. Saya terjemah ringkas, saya tak sempat dah nak sebut satu lagi, puasa. Ismatun ni, kita nak kata apa? Penjaga. Liman tamassaka bihi, bagi siapa yang berpegang dengan Quran. Maknanya, kita ni lemah. Kita ni kadang-kadang tergoda dengan nafsu, tertipu dengan syaitan. Ya, ada orang tanya, macam mana saya nak beza syaitan dengan nafsu? Nafsu ni biasanya dia menggoda. Makanlah, makan. Sedap ni. Oh, kita pun makanlah 3 pinggan. Tergoda. Pergilah. Cantik tu tempat tu. Cantik. Pergilah kita. Tergoda. Itu nafsu. Nafsu ni dia goda. Syaitan dia tipu. Tu kalau beza. Contoh. Alah, solat besok je lah. Duha. Tak payah solat hari ni. Quran baca petang ni lah. Kan petang ni pun lapang sikit. Padahal petang ni lagi sibuk. Dia tipu gitu. Kan petang kan nak memasaknya, nak itunya, nak persiap itu, persiap ini. Tapi dia kata, tak apalah, pagi tak payah datang lah. Kita datang petang je lah. Tak payah solat lah lagi. Ya, enjoy lah dulu. Kan masa masih ada. Itu penipuan ini, itu daripada syaitan. Kalau masuk dalam hati kita dalam bentuk penipuan, dia katakan, kan masih sihat. Alah, pergilah jalan mana-mana masjid. Nanti pencen, datanglah masjid. Sebelum pencen tu, kerjalah, carilah harta dulu sebanyak-banyak pencen. Kan ada pencen. Masa pencen tu lah. Kata apa? Lapangkan masa. Ditipu kita. Rupanya bila mana pencen, kita pun dah mula longgar lutut kita. Terhuyung hanya. Tak mampu nak pergi masjid. Dia tipu kita. Jenis penipuan, itu syaitan. Tapi jenis godaan, makan banyak. Apa lagi? Berjalan sana, berjalan sini. Beli itu, beli ini. Dia goda gitu. Ni cantik ni. Beg mesti sama dengan baju tau. Kalau tak sama, tak boleh. Dia goda gitu kan. Tudung mesti sama dengan telekung kan. Telekung kena sama dengan baju. Sudah. Kasut kena kira. Kasut tu macam mana kan. Mesti sama. Sudah. Dia goda. Itu nafsu. Maka macam mana nak jaga diri kita? Siapa yang berhubung dengan Quran, membaca Quran, Allah jadikan Quran tu penjaga diri dia. Allah jaga dia. Allah kawal mulut dia, Allah kawal telinga dia, Allah kawal hati dia, Allah kawal jiwa dia. Kemudian yang terakhir, panjang lagi ni. Tak apalah setakat ni dululah. Wa najatul liman ittaba'ah, kejayaan bagi orang yang ikut Quran. Orang ikut Quran, dia berjaya merapatkan hubungan dia dengan Allah. Orang yang ikut Quran, dia berjaya mendapat redha Allah, memperkukuhkan tali pertalian dia dengan Allah, berinteraksi dia dengan Allah. Segala-galanya dia berjaya. Maknanya apa? Kalau kita lihat ada si A ni berjaya, tapi dia tak baca Quran, dia tidak berjaya. Ni jaminan daripada Allah melalui lisan baginda Nabi. Wa najatul liman ittabi'ah. Ya, orang itu akan berjaya bagi orang yang ikut apa yang dia baca Quran dan dia ikut apa yang diajar oleh Quran. Baik, perkara kedua yang mengukuhkan kita di bulan Ramadan ialah puasa. Puasa ni mengukuhkan kita, hubungan kita dengan Allah. Saya bawa satu contoh saja daripada banyak-banyak contoh yang lain. Tidak berlaku dan tidak akan boleh berlaku dengan mana-mana ibadah, solat sekalipun, baca Quran sekalipun, yang meletakkan kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Berapa jam kita puasa? Lebih kurang 12-13 jam. Lebih kurang ya? Lebih kurang. Siapa pernah solat 12 jam tak berhenti? Siapa pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Siapa di kalangan puan-puan yang zikir 12 jam tak berhenti? Semua tak pernah. Habis apa yang pernah? Duk buat apa selama ni semua tak pernah ni? Tapi kalau tanya, siapa yang pernah puasa? Ya.
Maka bagaimana puasa meletakkan kita, mengukuhkan hubungan kita dengan Allah? Dia meletakkan kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Macam mana nak berhubung dengan Allah? Macam mana nak mengukuhkan hubungan dengan Allah? Melakukan ibadah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia tidak memperkuatkan hubungan dia dengan Allah. Bahkan dia meleraikan hubungan dia dengan Allah. Dan ibadah yang paling mengukuhkan diri dia dengan Allah adalah puasa, kerana puasa meletakkan dia dalam ibadah yang paling lama. Sebab tu akhir sekali Allah kata apa? Wasiyamu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri, kata Allah, yang akan menganugerahkan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran puasa itu kepadanya. Puasa terus. Padahal solat pun untuk Allah. Kan? Apa? Usalli fardul maghrib lillah. Nawaitu sawma ghadin lillah. Semua itu untuk Allah. Tapi kenapa Allah isytiharkan wasiyamu li wa ana ajzi bih? Kenapa? Kerana puasa ni meletakkan kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Inilah Ramadan ini, melalui Quran, melalui apa lagi? Puasa, mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Kalau Ramadan ini tidak juga mengukuhkan kita dengan Allah, tak tahu apa yang kita buat di bulan Ramadan. Kita mensia-siakan Ramadan begitu sahaja. Ya wa'iyyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Sebab tu kan ada doa. Jangan lupa baca doa ni tiap-tiap hari. Allah masallimna li Ramadan. Ya Allah, Engkau selamatkan diriku untuk Ramadan. Apa makna selamatkan diri kita untuk Ramadan? Sehatkan kita. Kuatkan semangat kita. Panjangkan umur kita di bulan Ramadan untuk kita hidup di bulan Ramadan. Dan menunaikan segala ibadah bulan Ramadan. Yang kedua, Allah masallimna li Ramadan wasallim Ramadana minna. Engkau selamatkan Ramadan daripada kami. Ya Allah, selamatkan Ramadan. Ramadan ni mulia. Ramadan ni berkat. Selamatkan daripada perangai buruk kami. Janganlah ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Jangankan kami buat sesuatu yang merosakkan kesucian Ramadan. Ya. Ada kisah-kisah yang mengatakan ada orang yang Allah tak nak ampun dia. Sebab apa? Sebab dia buat dosa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun dia buat dosa juga. Allah dah tutup dah pintu neraka. Dia nak masuk juga. Kita ni kadang-kadang terkilan juga kita kan. Kita ni manusia lah contohnya. Bukan nak samakan waliyazbillah, jauh sekali. Kita ni kalau kita buat baik, tiba-tiba orang ni satu benda pun dia tak hargai. Akhir sekali kita pun terasa juga. Allah ni dah tutup pintu neraka, dah buka pintu syurga, dah ampun siang dan malam untuk pastikan kita masuk syurga. Ada juga orang ni terhegeh-hegeh apa? Terhegeh-hegeh ke apa? Nak masuk juga neraka. Tak puasa, tak baca Quran, tak solat. Berjudi ada tak berjudi? Mungkin masih ada. Duk beli nombor ekor kan, berjudi sebab nak dapat duit raya, nak guna untuk raya. Ada. Beli nombor ekor. Mana tahu kalau dapat boleh buat raya, kata dia. Ni dosa-dosa besar yang masih dilakukan ni. Yang ni Allah tak akan ampun dia. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Biasanya Allah akan azab. Kenapa? Dia tak hargai hubungan dia dengan Allah. Sebenarnya Ramadan ni Allah dah apa? Kalau kita nak kata apa? Dah settle kita dengan Allah ni dah. Tak ada dah. Allah kata kalau ibarat bahasa bercakapnya, engkau wahai hamba-hambaku, wahai umat nabiku, wahai umat kekasihku, aku dengan kamu dah tak ada dah. Okey dah. Siang aku ampunkan kamu, malam aku ampunkan kamu. Solat sunat kamu, ibadah sunat kamu aku ganda jadi wajib, yang wajib aku ganda jadi 70. Aku tutup pintu neraka rapat-rapat, aku rantai syaitan yang mengganggukan kamu. Aku kawal nafsu kamu dengan kurang makan, kurang tidur. Aku dah buat segala-gala untuk kamu. Yang pastinya aku nak bawa kamu ke syurga kerana aku dah buka pintu syurga. Tiba-tiba kamu nak juga masuk neraka, itu tak ada lagi lah. Tak tahu nak cakap apa lah. Maknanya bulan Ramadan kata ulama Allah dah habis. Kita dengan dia alhamdulillah tak ada apa dah. Allah redha dengan kita. Allah berkati kita. Tunggu mati aja masuk syurga. Sebab tu siapa-siapa yang nak mati, kalau nak lah, ya kalau nak mati, bulan Ramadan adalah masa terbaik untuk meninggal. Kalau nak mati. Kalau nak raya, doa panjang umur sampai raya. Kalau nak raya. Tapi mati ni bukan nak tak nak, bukan suka tak suka. Suka pun nak ke mati, tak nak ke tak suka, mati. Okey ya? Wallahualam. Takat itulah dulu kuliah kita hari ni. Okey ya? Ada soalan? Kalau ada. Kalau tak ada lagi baik.
Quran semua dengan Quran ni. Bukan setakat membaca sahaja. Ya. Apa yang Allah. Okey. Dia begini. Al-Quran ni semata-mata baca pun sudah menghubungkan hubungan kita dengan Allah, sudah merapatkan hubungan kita dengan Allah, dan sudah memberi pahala yang begitu banyak kita dengan Allah. Baca sahaja pun, walaupun tak faham. Tetapi kalau baca dan faham, maka berganda-ganda lagi. Baik, baca, faham, amal. Oh, lagilah. Kemudian baca, faham, amal, mengajar pula Quran tu yang kita baca tu. Subhanallah. Kemudian baca, faham, amal, mengajar, kemudian sebarkan Al-Quran tu. Pemahamannya, praktikalnya, lagi banyak pahala. Ya. Ya. Sebab tu kalau boleh, baca tu belajar baca lah. Ya. Selepas pandai baca, tapi jangan cepat rasa pandai. Ya. Nanti saya tanya soalan tentang Quran ni kan. Quran. Pasal sekarang ada tempat-tempat tertentu saya tanya. Quran ni mesti baca dia dengan tajwid. Tajwid. Tajwid ni ada dua. Satu yang wajib, satu yang sunat. Yang wajib ialah makhraj huruf, sifat huruf, tanda bacaan. Kerana siapa yang melakukan kesalahan bacaan ni dinamakan lahnul jali. Kesalahan Quran, sama ada dia imam ataupun dia makmum, ya, sama ada dia imam atau dia makmum, siapa yang membaca Quran, dia mungkin melakukan dua jenis kesalahan. Sama ada kesalahan yang dinamakan lahnul jali, kesalahan yang nyata dan terang, ataupun dia melakukan kesalahan lahnul khafi, kesalahan tersembunyi. Ni dah belajar ya? Dah. Lahnul jali ni, kesalahan yang nyata ni ada 3 jenis kesalahan. Salah makhraj, salah sifat huruf, salah tanda bacaan. Yang salah satu daripada ini, sama ada merubah maksud atau tidak merubah maksud, hukum bacaan kita tadi haram, berdosa, kerana dia dah salah makhraj, salah sifat huruf, dan biasanya dia akan merubah maksud. Hukumnya haram dan berdosa. Dan kalau kita baca Fatihah dalam solat yang rukun-rukun tu, batal solat kita. Baik. Adapun lahnul khafi, salah yang tersembunyi ini, salah pada hukum bacaan. Ada 5 hukum bacaan tu kan, iklab, ikhfa tu. Yang kedua, salah pada hukum mat. Sama ada mat asli atau mat ini. Waladhalin. Berapa harakat? 6 harakat. Dia baca 5,5. Ataupun dia baca 4. Salah tak? Salah. Tak menggenapkan harakat mat. Yang ketiga, tidak sempurnakan sifat huruf. Ada huruf tebal, dan tebal ni dia ada 5 tahap tebal. Tahu kan? Huruf tebal ada berapa dalam Quran? Baru nak kira tak aci lah. Ya. Ada 7 huruf. Dia bukan huruf tebal. Dia huruf isti'la. Bila mana berada dalam Quran, dia jadi huruf tebal. Dibaca dengan tebal. Apa makna tebal? Ibarat suara memenuhi mulut. Berapa tahap tebal? 5 tingkatan tebal. Paling kuat tebal, sangat kuat tebal, sederhana tebal, kurang kuat tebal. Jadi sepatutnya huruf tu paling kuat tebal, dia baca dengan kurang kuat tebal, dia salah. Tapi lahnul khafi. Hukumnya makruh, cuma cahaya Quran pada diri dia akan hilang. Dia tidak batal solat. Sebab tu kalau buat tadarus, kena ada seorang yang pandai dalam satu kumpulan. Seorang pandai. Apa makna tadarus? Dia baca, kita belajar dengan dia. Kita baca, dia belajar dengan kita. Dengar, kita sebut. Tapi kalau kita salah, dia boleh tegur. Ia lapangkan diri kita, hati kita. Jangan merajuk ya. You ni tiap kali I baca, you tegur I. You ingat you betul sangat ke? Sudah. Habis. Sepatutnya terima kasih you selalu tegur I. Ya. Kalau macam ni lah, maknanya lepas Ramadan ni, I kena cari guru lagi lah. Macam tu lah bahawa orang akan makin dekat dengan Allah. Ni tak apalah, I baca sendirilah kat rumah. I baca sendiri, tak ada orang tegur. Memanglah, kalau dia baca kat rumah, seorang-seorang, siapa nak tegur dia? Okeylah, setakat tu dahulu, insyaAllah. Ya. Tu, terima kasih soalan. Silakan. Ya, silakan. Dia kena belajar. Kalau dia belajar, contoh, ada orang huruf ra dia tak boleh. Kan lidah dia itu kan? Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lidah dia. Maka dia kena belajar dulu. Huruf ra tu dia belajar tak kat mana dan macam mana nak sebut. Huruf ra ialah huruf tepi hujung lidah. Ra. Ya. Menekan pada gusi gigi depan atas. Melencong ke belakang
tepi hujung lidah. Ra, huruf ra. Bukan huruf ra, ra tu hujung halkum. Jadi dia kena belajar. Yang menyebabkan dia selama ni, dia tak boleh betulkan sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, yang dia sebut ra tu hujung halkum. Halkum bahagi berapa masa baca Quran? Bahagi 3. Pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Jadi dia sebut sekarang dengan ra itu hujung halkum. Ra bukan hujung halkum. Ra tu adalah hujung lidah. Ya. Lam, nun, ra. Tepi hujung lidah. Menekan pada gusi gigi depan atas. Gusi ada berapa masa baca Quran? Nak letak kat mana? Jadi kalau dia belajar, tapi dia tak boleh juga. Mungkin lidah dia dah keras, tak boleh juga. Okey, dia boleh baca dengan begitu, tapi dia tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Kecuali satu taman tu semua ra. Naiklah siapa-siapa pun. Okey. Tak adalah tu selingan sikit kan. Ada. Okey, boleh insya-Allah ya. Setakat tu dululah insya-Allah. Tapi syarat belajar. Kalau tak belajar, salah. Tapi kalau dia dah belajar, tak mampu juga dia sebut, itu dah selesai sebab dia dah usaha belajar. Boleh insya-Allah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.